Antara konvensional dan moden, yang mana satu yang lebih baik? Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, teruskan PDPR bersama dengan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, kita teruskan dengan sesi PDPR bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Pada pagi ini kita akan melihat serba sedikit tentang teknologi peralatan konvensional dan peralatan moden. Okey, objektif pembelajaran kita pagi ini, cikgu harap agar murid-murid dapat menghuraikan 4 penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Okey, sekurang-kurangnya murid tahu yang mana satu peralatan konvensional dan mana satu peralatan moden. Okey, sekurang-kurangnya kamu tahu membezakan di antara kedua-dua jenis ni. Okey, peralatan konvensional dan moden merupakan sesuatu produk yang dihasilkan menggunakan teknologi. Okey, maksud dia adalah setiap peralatan tu kita boleh kategorikan dia sebagai sama ada dia konvensional ataupun moden dia terbahagi kepada dua. Jadi secara ringkasnya, maksud peralatan konvensional ni adalah teknologi yang menggunakan mesin ringkas seperti tukul, pisau dan gergaji tangan. Cuba perhatikan kata kunci di sini ialah mesin ringkas. Okey, jadi saya rasa murid-murid kamu saya tak pasti. Saya rasa dalam mata pelajaran sains kita ada mempelajari tentang mesin ringkas. Saya tak pasti tahun 4 ataupun tahun 6. Mungkin tahun 6 lah. Kalau saya silap nanti saya akan cek balik mesin ringkas. Contoh-contoh mesin ringkas seperti tukul, pisau dan gergaji tangan lah. Jadi ia menggunakan mesin ringkas. Ini adalah peralatan konvensional. Biasanya peralatan konvensional ni dia digunakan bukan pada zaman dahulu, masih lagi digunakan sehingga hari ini, tetapi dia senang kata dia adalah kaedah yang lama. Okey, dia adalah peralatan yang biasanya diguna pakai yang daripada dahulu lagi. Okey, berbanding pula dengan peralatan moden pada hari ini ialah maksud dia ialah teknologi yang menggunakan mesin kompleks. Kalau tadi mesin ringkas, yang ini adalah mesin kompleks. Contoh dia adalah pengisar, mesin jahit, pembersih vacuum ataupun mesin hampa gas tu kan. Okey, ini adalah peralatan moden di mana dia menggunakan mesin kompleks. Okey, dia penggunaan mesin ni adalah lebih kompleks dan dia biasanya lebih memudahkan urusan seharian kita. Okey, jadi itu saja yang kamu kena faham. Tak payah pening-pening kepala. Kamu kena faham jenis-jenis peralatan konvensional dan apa jenis-jenis peralatan moden. Kamu tahu membandingkan tu dan kamu tahu menghuraikan penggunaan dia. Okey. Okey, jom kita tengok. Kalau kamu rujuk dalam konteks RBT tahun 4, muka surat 42. Okey, kita baca antara konvensional dengan moden. Okey, produk boleh dihasilkan dengan menggunakan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Yang berikut adalah contoh kegunaannya. Okey, kalau kamu perhatikan, ini adalah pengisar ais pada zaman dahulu Okey, dan masih lagi digunakan. Saya rasa ada tapi mungkin tak ramai lah. Kalau nak kata dekat dalam dunia ni, memang ada lagi orang menggunakan pengisar ais seperti ini, terutamanya di negara India Di negara India mereka masih lagi ada orang yang menggunakan pengisar ais konvensional yang ini yang saya bulatkan dengan cursor ni. Okay, pada zaman sekarang pengisar ais tidak lagi orang kata mengambil masa yang lama dan tidak lagi perlu menggunakan banyak tenaga. Dia dah ada mesin ataupun pengisar ais yang menggunakan kuasa elektrik. Kalau baca dekat sini, pengisar ais ialah contoh teknologi peralatan untuk menghancurkan ais. Kini terdapat pengisar ais yang menggunakan kuasa elektrik macam saya bagi tahu tadi lah. Ini adalah konvensional dan ini adalah yang moden. Okey, saya dapat bezakan di situ. Saya harap murid dapat membuat perbezaan dekat situ. Okey, yang kedua,
Okey, ni dekat rumah siapa tak ada. Okey. Ni yang saya masukkan tadi. Peralatan konvensional tak semestinya outdated, tak semestinya kita katakan terkebelakang. Okey. Dia boleh lagi digunakan sehingga hari ini bergantung kepada orang kata apa? Kegunaan masing-masing lah. Okey. Kalau tengok ni adalah lesung batu dekat rumah siapa yang tak ada ni. Saya rasa semua rumah ada lesung batu ni. Sedangkan lesung batu ini adalah salah satu daripada contoh peralatan konvensional yang digunakan sejak dahulu lagi. Tapi zaman sekarang kita ada kita ada ni blender kita ada blender. Lesung batu dan pengisar digunakan untuk menghancurkan bahan masakan. Okey, macam saya sebut tadi, okey, penggunaannya bergantung kepada kehendak kita lah. Kita nak guna tu untuk apa? Contohnya ada orang dia nak gunakan lesung batu ni sebab mungkin dia nak masak tu dalam satu portion yang sedikit dia nak masak untuk seorang dia makan. Jadi dia nak hancurkan bawang tu seketul je. Jadi takkan dia nak guna blender ataupun mengisar kan. Jadi bergantung kepada penggunaan kita lah. Sebab tu saya kata antara sebab peralatan konvensional masih lagi digunakan sehingga hari ini adalah itulah ada yang kita nak gunakan untuk tujuan tertentu. Okey, ada sebab-sebab dia. Jadi dia masih lagi relevan sehingga hari ini. Cuma peralatan moden dia memudahkan urusan kita. Dia memudahkan urusan kita. Okey, seterusnya kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 43, okey, cuba kita baca ni, teknologi peralatan secara konvensional ialah teknologi yang menggunakan mesin ringkas seperti pisau, tukul dan gergaji. Yang saya sebut tadi lah. Saya ambil daripada sini lah. Supaya kamu faham. Bila kita baca kali kedua, harap kamu lebih faham. Teknologi peralatan secara moden menggunakan mesin kompleks seperti pengisar, mesin jahit dan pembersih vacuum. Ini adalah definisi yang kedua-dua tadi lah. Okey, cuba tengok contoh yang ketiga. Pemutar skru digunakan untuk melonggarkan dan menggetarkan skru. Saya rasa dekat rumah kamu pun, ayah-ayah kamu mesti ada pemutar skru yang ni. Pemutar skru ni dia menggunakan tangan kita untuk memutar, untuk mengetatkan ataupun melonggarkan skru. Nak cabut skru mesti guna pemutar skru. Tapi pada zaman sekarang kita dah ada pemutar skru elektrik. Ada yang jenis drill lah. Yang ni multi ya. Yang ni ada pelbagai fungsi. Kita boleh gunakan dia sebagai drill. Kita sebut dia ni drill lah. Dan kalau kamu perhatikan di bawah ni, ini menunjukkan bahawa drill ini tidak bersambung dengan wire. Dia adalah drill yang cordless. Kamu hanya perlu cas kamu punya bateri saja. Lepas tu dapat digunakan. Kita tak perlu menggunakan banyak tenaga. Hanya menggunakan kuasa elektrik daripada bateri yang telah kita cas tadi. Ini perbezaan antara konvensional dengan yang moden. Bergantung. Ada orang dia tak nak guna, bukan tak nak guna, dia tak gunakan pemutar skru yang elektrik ni, drill ni, sebab mungkin dia nak putar skru dekat kawasan yang sempit. Itu saya kata, ada waktu kita akan guna secara konvensional, ada masanya kita akan gunakan yang moden. Okey, contoh yang keempat, gergaji digunakan untuk kerja memotong. Okey, kalau konvensional adalah gergaji, dan pada masa sekarang kita ada ni mesin ni, pemotong ni, pemotong kayu yang menggunakan kuasa elektrik. Okey, jadi itu adalah sedikit contoh tentang perbezaan peralatan konvensional dan peralatan moden. Jadi kalau kamu perhatikan dekat muka surat 43 ni, ada QR code dekat bawah tu kan. Ni yang saya bulatkan ni. Cuba kamu scan, yang mana yang ada telefon nanti kamu boleh scan dan kamu boleh melihat di dalam tu dia ada tunjuk kepada kamu sedikit lah tentang mesin ringkas dan mesin kompleks, tak salah saya. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang saya nak murid-murid kita cuba kenal pasti peralatan berikut sama ada konvensional ataupun moden. Saya akan tayangkan slide. Jadi kamu akan jawab soalan gambar itu peralatan konvensional ataupun moden. Untuk saya lihat sama ada kamu dapat kenal pasti tak. Dapat tak kamu buat perbezaan di antara konvensional dan moden. Okey, yang pertama. Okey, peralatan ini adakah ia konvensional atau moden? Okey.
Okey, ini adalah tukul tukul kayu ya. Kita sebut dia sebagai tukul kuku kambing. Sebab apa? Sebab belakang ni. Tukul kuku kambing. Okey. Dan ini adalah peralatan konvensional. Okey. Yang seterusnya. Okey. Peralatan ini adalah peralatan konvensional ataupun peralatan moden. Okey. Okey murid-murid. Kamu tahu tak apakah peralatan ni kita sebut dia sebagai apa? Okey, ini adalah mesin grinder. Kalau biasanya kita guna kertas pasir, tapi dengan mesin ni kita menggunakan kuasa elektrik kita dapat orang kata apa? Kalau kertas pasir tu digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu kan. Jadi kita dapat menghaluskan permukaan kayu dengan lebih baik menggunakan mesin grinder. Jadi ia adalah mesin kompleks. Jadi bila kata mesin kompleks, ini adalah peralatan moden. Jawapan dia adalah peralatan moden. Okey, yang seterusnya. Okey, cuba kenal pasti ya. Apakah jenis peralatan bagi alatan ini? Okey, saya rasa semua orang tahu apakah peralatan ini. Ini adalah mesin potong rumput kan. Yang saya rasa mungkin ayah kamu ada kot ataupun pernah tengok orang potong rumput gunakan ni kan. Okey, ini adalah pertama tu kita kena tahu dulu dia mesin ringkas ke dia mesin kompleks. Ini adalah mesin kompleks. Jadi ini adalah bila kata mesin kompleks dia adalah peralatan moden. Kalau peralatan konvensional bagi ini kita gunakan apa? Boleh gunakan sabit ke dan sebagainya. Zaman dulu kita guna potong rumput gunakan sabit. Okey. Dan seterusnya. Okey. Gambar ini. Apakah peralatan sama ada ia peralatan konvensional ataupun peralatan moden? Boleh tak kamu bagi jawapan? Ya, ini adalah gambar kapak. Okey, kapak digunakan untuk membelah kayu. Membelah kayu dan ia adalah peralatan. Dia adalah mesin apa? Dia adalah mesin ringkas. Jadi bila mesin ringkas bermaksud ini adalah peralatan konvensional. Okey? Jadi saya harap murid dapat membuat perbezaan di antara konvensional dan moden. Okey, ini saya bagi rumusan. Tolong fahamkan betul-betul rumusan ni sebab nanti kamu akan buat lembaran kerja menggunakan live worksheet. Okey, ini adalah perbezaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Cuba kita tengok konvensional. Yang pertama, peralatan konvensional ni ia biasanya lebih murah. Kalau moden, ia lebih mahal lah. Macam saya bagi tahu tadi, kalau kamu nak murah, kamu gunalah screwdriver, pemutar skru tangan tu. Kalau beli mahal sikit, kamu beli drill tu, yang elektrik tu. Jadi moden biasanya lebih mahal, konvensional dia lebih murah. Yang kedua, peralatan konvensional ni dia mudah didapati. Di kebanyakan kedai dia senang nak dapat lah, lebih mudah didapati berbanding dengan moden yang susah didapati. Kalau sekarang saya rasa taklah susah sangat, tapi kalau nak dibandingkan dengan peralatan konvensional, dia lebih mudah untuk kita cari dan dapat untuk kita belilah. Jadi kat mana-mana pun mesti ada. Okey. Yang ketiga, sukar digunakan. Biasanya macam saya nak gunakan contoh pemutar skru jugalah. Dia menggunakan tenaga lah. Biasanya dia akan menggunakan tenaga. Jadi susahlah untuk kita gunakan. Ataupun gergaji. Dia menggunakan tenaga. Kadang-kadang kita potong pun tak lurus kan. Dia bergantung kepada kemahiran juga. Tetapi kalau moden ini dia mudah digunakan. Mudah digunakan dari segi fungsi ya. Mudah digunakan maksudnya dari segi fungsi. Jadi peralatan moden ni dia mempunyai lebih banyak fungsi lah, pelbagai fungsi yang boleh kita gunakan. Mungkin pemotong pemotong yang kita guna untuk memotong kayu tu, kita dapat potong, dia ada panduan untuk kita potong dengan lebih lurus. Jadi itu maksud saya mudah untuk digunakan. Sama juga dengan drill ataupun electric screwdriver. Dia mudah digunakan sebab kita hanya perlu tekan saja dan dia akan dia akan berputar lah. Okey, dan yang keempat,
Kalau konvensional, lambat untuk kita hasilkan produk ataupun produk. Okey, kalau kita guna gergaji untuk hasilkan kursi, nak buat kursi kayu kan, guna gergaji, lambat nak siap berbanding kita guna mesin pemotong yang menggunakan kuasa elektrik, lebih cepat menghasilkan produk. Dan yang terakhir, kalau konvensional, hasilnya biasanya kurang berkualiti. Bukan tidak berkualiti, tetapi kurang berkualiti berbanding dengan kita menggunakan peralatan moden, hasilnya lebih berkualiti. Okey, jadi saya harap kamu dapat kenal pasti mana satu peralatan konvensional dan mana satu peralatan moden. Kemudian kamu dapat membuat perbezaan antara dua peralatan ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan letak link untuk lembaran kerja kamu di bawah. Okey, terima kasih atas perhatian yang telah kamu berikan. Sekiranya ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya, kamu boleh terus WhatsApp kepada cikgu secara personal. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Harap kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPI yang seterusnya. Okay, semoga segala urusan kamu dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya.